Aslin telah sedar dari koma. Memori lepas dia tidak boleh ingati. Bahkan namanya sendiri pun dia tidak ingati juga. Dia cuba ingatkan balik kali terakhir dia berada, sebelum dia berada di hospital. Aslin juga tidak boleh bersuara, mungkin kesan kecederaan yang dialaminya. Apabila jururawat perasan Aslin telah sedarkan diri, dia pun memanggil Dr. Rahul. Setelah itu, Dr. Rahul pun jelaskan keadaan Aslin kini. Aslin telah hilang daya ingatan, tapi itu hanya sementara saja dan masih ada peluang untuk sembuh. Suaranya juga akan kembali pulih. Kemudian, seorang jejaka tampan datang melawatnya. Dia tidak tahu siapakah lelaki di depannya. Aslin dapat tahu nama lelaki itu Uzam setelah Dr. Rahul menyebut namanya. Doktor itu memanggil Uzam untuk beritahu sesuatu. Yang pasti, ada perkara yang tidak baik mahu disampaikan. Uzam telah ketahui bahawa Aslin hilang ingatan. Aslin persoalkan pula siapakah Uzam ini. Jururawat bernama Sharifah ada memuji Aslin. Dia berkata bahawa Aslin beruntung dapat suami yang penyayang. Sepanjang Aslin koma, setiap hari dia datang melawat. Maka Aslin telah mengesahkan bahawa Uzam adalah suaminya. Tapi kenapa reaksi mukanya seperti membenci dirinya? Apakah salah yang dia telah lakukan? Selanjutnya, Aslin menyiasat pula tentang punca dia alami kecelakaan. Menurut jururawat warga asing itu, dia berkata dia tidak pasti tentang perkara itu. Kerana Aslin telah dihantar ke situ pada pukul 3 pagi. Dan waktu itu jururawat bernama Sharifah yang uruskan keadaan Aslin. Aslin perlu mendapat penjelasan lanjut dari Sharifah. Sharifah jelaskan, ketika itu Aslin dalam keadaan yang parah, serta ada bau arak. Bila terjadi kes begini, pihak polis akan siasat apa yang sebenarnya berlaku. Kemungkinan langgar lari. Waktu itu pun, pemandu teksi berbangsa Cina yang menghantarnya ke hospital. Sudah seminggu Aslin diwat, tapi masih tidak nampak bayang Uzam. Apakah dosa yang telah dia buat sehinggakan suaminya memperlakukan dirinya begitu? Tiada saudara terdekat ke yang mahu melawat dia. Esok harinya, wanita bernama Nora Ashikin datang ke watnya. Dia beritahu dirinya adalah kekasih Uzam dan bakal berkahwin tidak lama lagi. Nora memperingatkan supaya bersedia dengan segala keputusan yang dibuat Uzam. Selama 3 bulan Aslin menghilang, dialah peneman setia Uzam. Nora menegaskan Aslin tak layak jadi istrinya. Nora juga berterima kasih kerana Aslin telah menjadi istri yang tidak bertanggungjawab dan itu adalah peluang untuk dia memiliki Uzam. Reaksi Aslin agak mengejutkan dan kepalanya mula pening. Setelah Nora beredar, Aslin tertanya pada diri sendiri. Dia menghilangkan diri selama 3 bulan. Kenapa? Ada pergaduhan besar ke antara dia dan Uzam, hingga buatkan dia ambil keputusan lari dari keluarga. Waktu dia discharge telah hampir tiba. Dia ada menerima sesuatu benda yang diberi oleh Sharifah, yaitu buah tangan serta kotak yang dibalut kain sutera berwarna coklat. Sharifah tidak pasti siapa yang berikan, kerana lelaki itu memakai topi sambil menunduk. Dilihat pada jambang sudah memutih, kemungkinan orang itu dalam lingkungan 50-an. Sharifah juga bagi tahu bahawa hadiah itu hanya boleh dibuka, sebaik saja sampai di rumah. Aslin pun mengiyakan pesanannya. Tapi benarkah dia akan dijemput suaminya pulang setelah dia melihat reaksi suaminya minggu lepas? Tidak disangka Uzam telah melangkah masuk ke watnya untuk menjemputnya pulang. Jururawat di situ ada memberinya sepucuk surat yang dikirim oleh Sharifah kepadanya. Waktu itu bukan waktu shiftnya, dan dia kirim pada rakan sekerjanya untuk memberi surat itu. Aslin merasakan Uzam ada niat tertentu. Kenapa suaminya membawa dia pulang ke rumah? Bak kata Uzam, ini merupakan arahan Dr. Rahul, supaya Aslin berada di tempat yang dekat dengannya, untuk pulihkan ingatannya. Uzam memberi peringatan, antara dia dan Aslin bukanlah seperti suami isteri lagi. Setelah ingatannya telah kembali pulih, Aslin akan keluar dari rumah itu. Aslin dapat berkenalan dengan anak kandungnya, Ariana, serta ibu tiri Uzam, iaitu Masirah. Nampak gayanya, Masirah tidak sudi akan kehadirannya di situ. Tetapi setelah Uzam jelaskan, dia pun kena akur. Ayah Uzam pula, iaitu Encik Zulkarnain, tiada di rumah kerana dia kini berada di Jakarta atas urusan kerja. Sebelum itu, Uzam berpesan supaya panggilnya Encik Uzam. Aslin pun mengangguk tanda mengerti. Aslin akan duduk di bilik orang gaji. Ikutkan sebelum ini ada orang gajinya, tapi masing-masing ada masalah.
Warga Indonesia telah dihantar pulang, manakala Mak Leha pula balik kampung kerana menjaga ibunya yang sakit. Uzam mahu membincangkan tentang hala 7 perkahwinan selepas ini, tapi tidak berkesempatan apabila dia mendapat panggilan dari pejabat kerana ada urusan penting. Selepas itu, Aslin membuka sepucuk surat yang diberi Kak Sharifah. Isi kandung surat itu adalah pesanan dan nasihat untuknya. Aslin pun berehat dan tertidur hingga bawah ke malam. Dia baru teringat bungkusan kotak yang dibalut kain sutera berwarna coklat. Aslin pun membukanya dan melihat ada telefon bimbit. Dia pun menyalakan telefon itu dan melihat ruangan message, kontak, dan lain-lain. Ada pesanan ringkas yang mendapat perhatian Aslin. Mesej itu menyatakan bahawa Aslin dalam keadaan bahaya. Bahaya dari segi apa dan siapa? Aslin juga tidak boleh percayakan sesiapa yang mencurigakan. Apakah maksud yang disampaikan oleh lelaki misteri itu? Setelah itu Aslin kelaparan dan beranikan diri melangkah kaki ke dapur. Memandangkan seorang pun tiada di rumah, dia bergegas untuk masak. Dia memasak nasi goreng belacan menggunakan nasi yang tersedia ada dalam peti sejuk. Wangian nasi goreng itu membuatkan Uzam muncul secara tiba-tiba dan Aslin terkejut. Kebetulan pun Uzam kelaparan dan dia pun minta sedikit nasi goreng itu. Habis licin pinggan dari Uzam, berselera dia makan. Itu menunjukkan masakan Aslin sangat sedap. Uzam bertanya, sejak bila Aslin pandai masak? Aslin pun tak pasti, dia memasak pun ikut naluri hatinya saja. Adakah dirinya tak pandai masak sebelum ini? Banyak persoalan yang difikirkan dalam ingatannya. Dia masih teringat pesanan doktor supaya jangan paksa diri untuk cuba ingati sesuatu. Uzam mahu berbincang balik tentang hala 7 perkahwinan mereka. Uzam memperingatkan sekali lagi, jika Aslin berpura-pura hilang ingatan, sudah pasti dia akan dihalau. Aslin mahu menegakkan kebenaran dan tidak mahu dirinya berlembut sangat. Kenapa dia mahu pura-pura hilang ingatan pula? Adakah dirinya cukup gila untuk cederakan diri sendiri sehingga koma? Tak masuk akal langsung. Uzam pun hanya berdiam saja. Apabila Aslin mula menyebut nama wanita Nora Ashikin, Uzam terkejut. Dari mana Aslin tahu? Setelah dia bersihkan dapur, dia pun melangkah ke biliknya semula tanpa menghiraukan panggilan Uzam. Perbincangan masih belum selesai. Keesokan harinya, bermula Aslin bertugas di dalam rumah agam itu. Walaupun dirinya masih belum sihat sepenuhnya, dia gagahkan diri untuk bekerja. Hari berganti hari, 5 hari kemudian, Aslin dapat menyelidik serba ringkas tentang keluarga Uzam. Uzam sendiri yang berkongsi cerita dengannya. Ayah mentuanya bernama Zulkarnain Ibrahim. Ibu mentuanya pula bernama Ubaidah, yang telah meninggal dunia 3 tahun yang lalu akibat bara hati. Kini Uzam punyai ibu tiri bernama Masirah, yang bencikan dirinya. Uzam anak ketiga dari 4 beradik, masing-masing membawa haluan sendiri.
Dua orang yang tua adalah perempuan yang sudah berumah tangga. Yang paling tua menetap di Dubai kerana mengikut suami bertugas di sana sebagai jurutera. Kakak nombor 2 bertugas sebagai guru di Punggol, Singapura. Sementara yang bongsu berusia 23 tahun, sedang melanjutkan pelajaran di Melbourne dalam jurusan kejuruteraan. Sedang dia ampai baju yang telah dibasuh, Ariana telah pulang dari tadika. Dia pulang menaiki van sewa. Aslin cuba menegurnya, tapi Ariana nampak seperti ketakutan. Aslin beritahu nenek Sirah tiada di rumah. Selepas itu, Aslin pelawa untuk memberi makanan. Dia bertanya dengan nada lembut, "Apa makanan yang mahu Ariana makan?" Dari gerak-gerinya, Ariana kelaparan. Oleh itu, Ariana buka mulut dan minta nasi telur. Aslin faham maksudnya, yaitu nasi goreng telur. Dengan begitu pantas Aslin menyediakannya. Nasi goreng telur, disertakan jus oren. Ariana tersenyum gembira menikmati masakan ibunya. Aslin bersyukur, Ariana tidaklah menolak gelarannya sebagai seorang ibu. Dia tahu Ariana telah dididik oleh ayahnya dengan betul. Dengan mengejutkan, Uzam munculkan diri dan duduk bersama Ariana. Ketika ini Aslin dalam tandas. Setelah dia keluar tandas, dia curi-curi dengar perbualan ayah dan anak. Ariana puji nasi goreng itu, sehingga licin pinggannya. Aslin pun munculkan diri dan bertanya, "Kenapa Uzam balik awal kerja?" Uzam pun menjawab, dia balik sebentar untuk pastikan Ariana telah pulang sekolah dengan selamat. Aslin memberi pendapatnya kerana dia perlu tekankan perkara ini. Agak bahaya apabila Ariana pulang dari sekolah tanpa ada seorang pun di rumah itu. Mujur dia ada. Kalau tidak, sesuatu yang buruk akan terjadi. Aslin telah membayangkan reaksi Uzam setelah dia pula yang mengajar suaminya tentang pengurusan anak. Namun Uzam hanya berdiam saja. Dan dia pula bertanya jika Aslin ada masak apa-apa untuk dimakan. Aslin pun berkata, dia ada masak nasi dan asam pedas ikan tongkol. Uzam minta Aslin hidangkan makanan itu. Setelah Uzam menjamah, dia tanya sekali lagi soalan yang sama. Sejak bila Aslin pandai memasak, Aslin pun tak tahu apa nak jawab. Uzam juga mahu pastikan Aslin akan bekerja di rumah itu sebagai orang gaji. Dia tidak sesekali biarkan Aslin goyang kaki. Kehilangan Aslin selama 4 bulan. Uzam tidak boleh bertolak ansur kerana keluar rumah tanpa izin suami hingga buatkan semua orang risau. Uzam juga mahu Aslin memasak setiap hari, sementara menunggu kembali Mak Leha. Aslin tidak mahu memasak kerana dia tidak mahu dirinya dituduh yang bukan-bukan jika ada berlaku keracunan makanan. Perkara yang lain seperti mengemas dan membasuh, dia akan lakukan. Aslin merumuskan Uzam ada agenda kenapa dirinya dibawa ke rumah agam itu, supaya dirinya menjadi orang gaji, atau kata lain hukuman atas perbuatan lalunya. Puan Masirah baru saja pulang dan membawa makanan untuk Ariana, yaitu makanan segera. Namun Ariana tidak mahu kerana sudah kekenyangan dan mahu tidur. Uzam pun bawa anaknya ke bilik. Sebelum itu Aslin ada menegur Puan Masirah, sepatutnya dia tidak boleh keluar rumah selagi Ariana masih belum pulang dari tadika. Dia bimbang akan keselamatan anaknya. Kini tanggungjawab Ariana telah dipindahkan kepada Aslin kerana telah dilantik sebagai orang gaji baharu sementara. Hati Aslin berasa hampa kerana kedua beranak itu pergi seolah-olah dia tiada di situ langsung. Seketika kemudian, Puan Masirah pun datang ke biliknya. Dia bercekak pinggang sambil memberi kata-kata peringatan bahawa Aslin kembali ke rumah itu pun hanya semata-mata mahu pulihkan ingatannya. Puan Masirah juga seperti tak yakin Aslin hilang ingatan, mungkin berpura-pura, supaya dapat kembali ke pangkuan Uzam. Nampaknya, Puan Masirah tidak akan berdiam diri dan akan melakukan pelbagai perkara supaya dirinya segera diusir dari rumah itu, serta Uzam menceraikannya. Pada malam itu, Aslin terdetik memikirkan gerangan misteri yang memberi telefon bimbitnya sebelum ini. Masih belum ada notifikasi yang terbaru. Sebenarnya, apakah agenda lelaki misteri itu agaknya? Haruskah Aslin mempercayainya? Persoalan tentang keimanan diri. Adakah dia boleh baca Al-Quran? Dia pun mengambil kitab lama itu yang ada dalam almari pakaiannya. Mungkin kitab itu kepunyaan orang gaji sebelum ini. Ternyata dia boleh membaca surah dengan baik sekali. Maknanya, dia bukanlah sejahil seperti yang dia sangkakan. Terdetik hatinya juga mahu menunaikan solat. Sejak itu, 5 waktu setiap hari dia terapkan diri. Kerana dia tahu solat itu adalah wajib.
Kiblat merujuk melalui kompas kiblat yang dijumpai dalam almari pakaiannya juga. Selesai solat, dia pohon doa semoga dia temui jalan keluar. 2 minggu kemudian, Aslin masih belum ingati apa-apa pun kisah lalu antara dia dan Uzam serta anak putrinya. Jadual janji temu dengan Dr. Rahul hanya beberapa hari sahaja lagi. Aslin tidak sabar untuk menanti hari rawatan susulannya. Puan Masirah ada beritahu, pada hari Jumaat nanti bakal mengadakan jamuan makan malam, sempena menyambut ulang tahun Encik Zulkarnain yang ke-65. Hati Aslin dicuit risau apabila semua ahli keluarga akan berkumpul. Dan bagaimana reaksi mereka nanti? Yang pasti Nora Ashikin turut dijemput sekali. Mengapakah Puan Masirah begitu tidak suka kepadanya? Hanya memori lama yang pulih dapat ditemui jawabannya. Makin hari Uzam melayan dirinya dengan begitu baik. Bila Aslin dekati suaminya, perasaannya menjadi kurang senang. Adakah peluang kedua akan diberi kepadanya? Bukan setakat Uzam, malah Ariana semakin menerima dirinya. Penangan nasi goreng telur menjadikan Ariana semakin sayangkan ibunya. Aslin akui ia boleh dikatakan sebagai sogokan untuk ambil hati putri kesayangannya. Aslin kini sudah kerap memasak. Nampaknya dia tarik balik kata-katanya sebelum ini, yang mengatakan dia tidak mahu memasak di rumah itu. Tetapi itulah penambat hati suami dan anaknya. Selain itu, dia juga mengemas rumah dan membersihkan kebun kecil di halaman rumah. Kebun itu sudah semak samun. Memandangkan hujung minggu, Ariana luangkan masa bersama ibunya dengan berkebun. Ariana pun duduk di atas bangku kecil sambil perhatikan gelagat ibunya. Tiba-tiba, Uzam pun muncul dan tertanya, apa yang Aslin telah buat pada kebun tersebut? Apabila Uzam melihat senyuman Ariana, dia sambut anaknya dengan gembira sekali. Uzam juga perasan Aslin sering mengelakkan diri darinya. Aslin cuba pekakkan telinga. Namun Uzam bertanya sekali lagi dengan meninggikan suaranya. Aslin menjawab, siapa yang elak siapa sebenarnya? Aslin sedar kedudukan dirinya dalam rumah itu. Dia pun tak mengharapkan apa-apa selain merelakan keputusan untuk bercerai. Aslin rasakan sampai masanya Uzam lepaskan dia, tanpa menunggu dia sembuh ingatannya. Mungkin itu sebaiknya, hentikan kepuraan dan Uzam boleh berkahwin dengan Nora. Aslin tekankan bahawa kehadirannya di rumah itu hanya sia-sia saja. Jika Uzam tidak mahu berkongsi kisah lama mereka sebagai suami isteri. Tambahan pula tiada satu pun gambar dia yang ada dalam rumah agam itu. Seolah-olah dia tidak wujud dalam keluarga itu. Jadi tak hairanlah hingga ke hari itu Aslin belum dapat ingat satu apa pun akan masa lampaunya di rumah itu sebagai isteri Uzam. Uzam seperti tiada usaha untuk bantu pulihkan ingatannya. Uzam juga ada tekankan juga bahawa dia tak perlu menceraikan Aslin jika mahu berkahwin dengan Nora Ashikin. Aslin tak nafikan kuasa Uzam sebagai suami yang mampu kahwin lebih dari satu. Jika Uzam tidak mahu menceraikan, maka Aslin mengelarkan Uzam sebagai lelaki yang hipokrit. Dari sikap melawan Aslin, Uzam menyangkakan istrinya semakin sembuh. Jika Aslin sudah ingat, maka perbincangan mereka berdua tak akan terjadi. Maka Aslin mahukan jawapan dari Uzam, kenapa tiada satu pun gambar-gambar dia dalam rumah itu. Uzam hanya berdiam saja dan undurkan diri darinya bersama Ariana. Dua beranak itu berbual mesra di dapur. Ariana ada mengadu dia ada bantu ibu memasak. Dia menolong potong sayur-sayuran. Ibu akan masak asam pedas setiap hari khas untuk ayah. Maksudnya, Aslin akan masak saja jikalau Uzam akan balik makan tengah hari. Aslin perhatikan dari jauh Uzam menjamah makanan yang dimasaknya. Sudah waktu petang, dia baru saja sedar dari lenanya kerana keletihan berkebun. Dia menunaikan solat dan menjamah sedikit makanan yang dibawa dari dapur ke biliknya. Setelah itu, Ariana datang ke biliknya dan memberi album gambar. Kemudian, Uzam pun muncul dan mengajak Aslin pergi ke taman permainan bersama. Album gambar itu dibiarkan saja dulu. Dia ada berkata juga yang dia akan menjawab sedikit sebanyak persoalan yang berlegar-legar dalam fikiran Aslin. Aslin terima pelawaan suami dan anaknya yang merayu kepadanya. Si anak sedang bermain taman permainan, manakala suami isteri sedang berbual dan berbincang. Rupa-rupanya semua bingkai gambarnya dalam rumah itu telah dialihkan oleh Puan Masirah. Nampak sekali kebencian yang mendalam terhadapnya. Uzam pun menceritakan lebih lanjut tentang awal perkenalan dengan Aslin sehingga dikahwin paksa. Kahwin paksa?
Pada mulanya Uzam berat hati untuk terangkan. Tapi memandangkan Aslin sudah panas hati, dia cerita juga. Ibu Aslin bernama Rahayu. Rahayu dan Aslin telah bersepakat untuk perangkap mangsa orang kaya. Dan orang itu adalah Uzam. Uzam bertemu dengan Aslin di satu majlis. Pada waktu itu penampilan Aslin begitu anggun, menawan, tapi cukup seksi. Kenalannya yang kenalkan dia dan Aslin. Sehinggalah Uzam dalam keadaan mabuk kerana terlalu banyak minum. Apabila sedar sahaja, Uzam dan Aslin berada dalam bilik itu dalam keadaan bogel. Pakaian-pakaian berserakan di atas lantai. Apabila Aslin mendengar penjelasan Uzam, dia tahu dari sinar mata Uzam bahawa apa yang terjadi adalah salah darinya. Dan kesimpulan yang boleh dibuat, pada malam itu mereka berdua telah melakukan persetubuhan, telah melakukannya dalam keadaan mabuk. Aslin beristighfar panjang. Wajah Aslin pucat, memikirkan bahawa dia sanggup melakukan dosa besar begitu. Perasaan malu menyelubungi diri. Apabila Aslin bertanya, adakah sebab itu mereka berdua terpaksa berkahwin? Uzam pun mengiyakan soalan yang diberi Aslin. Selepas berkahwin, barulah Uzam tahu perkara yang sebenar. Tentang rancangan perangkap itu telah dirancang oleh Aslin dan Rahayu dengan bantuan beberapa kenalan. Aslin tertanya lagi, kenapa ibunya tak melawat dia di hospital sebelum ni? Uzam tidak pasti dan agak muskil. Apabila ditanya berkenaan ayah Aslin, Uzam berkata di waktu pernikahan hanya diwalikan hakim. Rahayu ibu tunggal dan mungkin ayah Aslin telah meninggal dunia. Atau mungkin Rahayu tak pernah berkahwin. Amat mendalam maksud yang dikatakan Uzam. Habis mereka berdua bercerita setelah Ariana mengajak pulang kerana sudah puas bermain taman permainan. Tiba-tiba, Aslin terlihat satu jelmaan di celah-celah pokok yang sedang melihat dirinya. Tidak pasti lelaki atau perempuan. Setelah menyediakan makan malam, Aslin membiarkan dua beranak itu makan bersama dan dia pun masuk ke biliknya. Sudah 2 minggu, masih belum terima apa-apa panggilan telefon atau message dari lelaki misteri itu. Aslin mahu tahu lebih lanjut siapakah dirinya yang sebenar, serta mendapatkan penjelasan. Mengapakah nyawanya terancam? Jikalau begitu, nyawa keluarga Uzam juga turut terancam sekali. Aslin pun dapatkan semula album gambar dan melihat koleksi-koleksi yang ada. Gambar pernikahan dan persandingan, serta gambar bersama Uzam dan Ariana. Tapi di manakah gambar ibunya? Dia juga rasa hairan kenapa dia boleh lupa akan wajah ibu kandungnya yang sebenar. Namun setelah melihat kesemua gambar-gambar itu dan daya ingatannya tetap tidak dapat mengingati satupun peristiwa yang pernah dialami melalui mereka semua. Hati Aslin merasa hampa. Tapi kemudian Aslin rasa bersyukur kerana kemalangan yang menimpanya memberi lembaran baharu yang lebih sempurna. Selepas itu, munculnya Ariana yang sedang membawa makanan untuk ibunya. Dia tahu ibunya sakit, tapi itu hanya sekadar alasan Aslin supaya dia tak makan bersama suami dan anaknya. Aslin pun menjamah makanan itu dan Ariana pun keluar dari biliknya. Kemudian Uzam pula datang dan melihat Aslin dalam kesedihan. Apabila ditanya kenapa, Aslin menjawab dia merasa tertekan kerana dia masih tak ingat apa-apa pun setelah Uzam membuka satu persatu cerita sebenar. Mengapakah Uzam tetap pertahankan perkahwinan hingga kini selama 5 tahun? Kenapa tak menceraikan dia dari awal lagi? Aslin pun masuk ke bilik air untuk meredakan naluri dan perasaannya yang tidak keruan. Setelah dia keluar semula, dia melihat Uzam sudah tiada. Uzam pun telah memperingatkan dia tadi untuk hadiri pemeriksaan Dr. Rahul pada Selasa nanti. Apabila tibanya hari itu, Dr. Rahul telah membuat beberapa kesimpulan di atas keadaan Aslin. Yang pertama, luka jahitan di kepala Aslin sudah pulih sepenuhnya. Yang kedua, memandangkan Aslin masih belum pulih ingatannya, doktor sarankan untuk Uzam ceritakan segala perkara lama dan memori bersama isteri. Jika tidak berhasil juga, Aslin perlu berjumpa pakar psikiatri. Aslin menanti di kaki 5 hospital, manakala Uzam ada sesuatu perkara yang mahu dibincangkan dengan Dr. Rahul. Aslin tertanya, apakah perkara yang dibincangkan itu? Pada malam itu, Aslin masih membelek-belek album gambar. Dengan mengejutkan, Uzam pun datang ke biliknya dan menarik dirinya keluar. Aslin tertanya, di mana Uzam mahu bawa dia? Dan nampaknya Uzam mahu bawa istrinya ke biliknya. Aslin tidak habis berencik-encik dengan Uzam hingga buatkan Uzam bengang.
Oleh itu, Uzam tidak mahu Aslin menyebutnya lagi. Aslin heran melihat Uzam yang tidak berpendirian tetap. Kejap garang dan kejap baik. Apa yang suaminya mahukan sebenarnya? Aslin cuba melepaskan diri dari genggaman Uzam. Dan akhirnya, dia berjaya balik semula ke bilik orang gaji. Aslin mengekerotkan tubuhnya atas katil dan menggigil satu badan seperti orang demam. Matanya tertumpu ke arah pintu, berharap Uzam tidak menerjah masuk setelah Aslin memarahi Uzam tadi. Setelah beberapa menit, tiada apa-apa berlaku. Aslin berasa lega. Mungkin Uzam telah sedar akan sikap kasarnya tadi dan kini sedang cuba menyejukkan diri. Entah bila Aslin terlelap, dia merasakan tubuhnya seperti diangkat oleh seseorang. Lebih-lebih lagi dirinya seperti didodoikan, membuatkan matanya terus lena, hingga Aslin separuh sedar dan dia kini berada di bilik Uzam. Uzam berjanji yang dia takkan apa-apakan Aslin. Dia hanya mahu Aslin berada di sisinya. Uzam jelaskan dia susah mau tidur, dan dengan ada Aslin, mungkin dia boleh lelapkan matanya. Apabila mereka berdua sudah berbaring, Uzam mula memeluk istrinya. Aslin sepertinya kaku dan tubuhnya seperti lumpuh satu badan. Dakapan suami yang erat buatkan gelora nafsu naik mendadak. Hinggalah Aslin menyerahkan jiwa raganya pada suaminya. Hari berikutnya, Aslin perhatikan Uzam seperti tiada apa yang berlaku malam tadi. Dia tahu Uzam minta haknya sebagai seorang suami. Habis manis sepah dibuang. Demi menebus dosa dan kesilapan yang lalu, dia menyerah saja dan tunaikan kehendak suaminya. Di waktu Aslin masih sibuk membersihkan kebun kecil, ayah mentuanya, yaitu Encik Zulkarnain, telah pulang. Pada mulanya, dia tidak perasan akan kehadirannya di rumah itu. Tapi setelah Ariana menyambut atuknya, barulah Encik Zulkarnain perasan apabila Ariana menyebut nama ibu. Ditambah pula matanya berkaca melihat Aslin mengusahakan kebun kecil yang sebelum ini diusahakan oleh arwah istrinya, Ubaidah. Encik Zulkarnain mengucapkan terima kasih kepada Aslin kerana sanggup mengusahakan kebun kecil itu seperti mana yang telah arwah lakukan ketika hayatnya dulu. Kebun itu jugalah tempat arwah Ubaidah melepaskan kesunyian jika Encik Zulkarnain seringkali keluar negara atas urusan kerjanya. Dia juga mengagumi semangat hidup arwah sewaktu perjuangkan penyakit yang dihadapinya, iaitu bara hati, sehingga menghembus nafas yang terakhir. Sejak sakit sehinggalah arwah pergi, kebun itu tidak terurus. Encik Zulkarnain ada berkata bahawa dia ada cuba untuk usahakan kebun itu, tetapi hatinya menjadi sayu dan begitu sedih. Sesungguhnya dengan membiarkan saja kebun itu sermak-samun, seolah-olah tidak menghargai penat lelah arwah serta kasih sayang terhadapnya. Kesimpulannya, Encik Zulkarnain sangat sukakan Aslin yang kini dan bukannya yang dulu. Ditambah pula, dia tidak pernah melihat Ariana seceria begitu. Selepas itu, Aslin mahu sediakan asam pedas untuk ayah mentuanya. Dituruti Encik Zulkarnain disambut oleh Puan Masirah. Aslin sangat gembira dengan penerimaan ayah mentuanya. Dia berharap dirinya kekal menjadi Aslin yang sekarang. Namun dia tiba-tiba terfikir akan kata-kata lelaki misteri itu bahawa dirinya berada dalam bahaya. Aslin sudah tidak mahu percayakan kata-katanya. Sudah lama lelaki misteri itu tidak respons pada telefon bimbit yang diberi. Kepercayaan Aslin pada lelaki itu semakin menipis. Oleh itu, dia tidak mahu fikirkan lagi tentang orang itu. Dia juga ada terfikir tentang hubungan ayah mentuanya dengan ibu tiri Uzam. Uzam ada menceritakan padanya bahawa mereka berdua bernikah hanya sekadar atas kertas sahaja. Aslin memahami perasaan orang yang tidak ada rasa cinta. Encik Zulkarnain mengucapkan terima kasih pada Aslin kerana masakan asam pedas yang sangat sedap. Setelah itu, dia pun beritahu tentang majlis makan malam untuk raikan hari ulang tahun yang ke-65. Bab makanan tak usahlah risau kerana sudah tempah melalui catering. Aslin keletihan dan berehat sebentar. Ariana pula datang dan kejutkan ibunya yang sudah tidur selama hampir 2 jam. Jam menunjukkan 3 suku petang. Aslin terus bangun dan mahu mengerjakan solat Zuhur. Ariana mahu bersolat bersama tetapi telekungnya tiada. Aslin kata pada anaknya supaya minta belikan telekung pada ayah. Aslin makan keseorangan di ruang makan, memandangkan semua orang keluar makan di luar. Terkejutnya Aslin apabila Uzam muncul secara tiba-tiba di depannya. Setelah itu mereka berdua pun makan bersama.
Aslin mula tak ada selera makan setelah berdebat dengan suaminya tentang Uzam yang tak ada pendirian tetap. Dia ingati semula pada Uzam tentang kata-kata yang pernah dilemparkan sebelum ini. Kata-kata yang disulami dengan rasa marah dan dendam. Uzam melanggar syarat setelah dia jelaskan pada Aslin ketika menjejakkan kaki di rumah agam itu. Ditambah pula Uzam tak rasa ragu-ragu bermesra dengannya. Dan sebagai isteri yang patuh, Aslin tak dapat nak menolak dan menyerah saja. Rasa kecil hati Aslin melihat Uzam bersikap dingin dengannya. Aslin jelaskan bahawa Encik Uzam seorang manusia yang hipokrit dan dia juga merasakan ada permainan di sebaliknya. Sakit telinga Uzam setelah apa Aslin luahkan bertubi-tubi padanya. Ditambah pula Aslin masih berencik-encik dengannya. Oleh itu Uzam tegaskan pada Aslin agar melarang memanggilnya encik dan panggil saja abang. Muka Uzam yang kelat sejak tadi, tiba-tiba dia mampu tersenyum melihat gelagat Aslin. Aslin rasa hairan. Mungkin disebabkan perubahan dirinya buatkan Uzam abaikan saja perjanjian sebelum ini. Apabila yang lain sudah pulang, Aslin pun terus beredar dari mengelak dari dilihat Puan Masirah. Dia tahu Puan Masirah tidak sukakan dirinya dan memang tidak suka Uzam kembali padanya. Kalau boleh Puan Masirah mahu dia berpisah dengan Uzam dan tempatnya akan diganti dengan Nora Ashikin. Uzam dan Ariana datang ke bilik Aslin. Mereka berdua tak dapat lelapkan mata dan mahu tidur bersama. Usahlah dirisaukan kerana Uzam tidak akan minta yang bukan-bukan. Cuma mahu melelapkan mata di sisi Aslin. Katil yang sempit itu cukup untuk mereka bertiga baring bersama. Tanpa sedar Uzam telah memeluk Aslin dalam lengannya. Masuk saja waktu subuh, Aslin pun segera bangun dan mahu menunaikan solat. Ariana juga bangun dan mahu solat bersama. Setelah selesai solat, Aslin mahu menyiapkan sarapan. Seperti biasa, nasi goreng telur kegemaran Ariana menjadi menu wajib yang ada. Uzam pula masih nyenyak tidur. Ketika Aslin dan Ariana bersarapan bersama, ayah mentuanya pun muncul setelah baru saja selesai solat. Aslin buatkan kopi untuknya, dan kemudian Uzam pula muncul dan minta juga air yang sama. Mereka nampaknya ceria sambil nikmati sarapan. Apabila kelibat Puan Masirah muncul, semua diam membisu. Kata-kata sindiran keluar dari mulutnya. Dia mencekakkan pinggang sambil merenung Aslin. Hanya menunggu masa untuk menyesah dengan kata-kata kesat dan sumpah seranah bila Aslin keseorangan diri di rumah nanti. Apabila tibanya waktu itu, Puan Masirah lantang bersuara pada Aslin. Dia tidak akan biarkan Uzam jilat ludahnya semula. Amaran keras telah pun diberikan. Keesokan hari di waktu majlis makan malam, Puan Masirah mahu Aslin duduk di bilik orang gaji sehingga selesai majlis. Kalau ingkar, buruk akibatnya. Majlis berjalan dengan lancar sehinggalah berlaku satu pertelingkahan. Aslin diserang kakak Uzam, iaitu Umayyah di biliknya, dan Nora Ashikin pun ada sekali. Aslin telah ditampar olehnya. Nampaknya Umayyah telah termakan kata-kata Nora. Buatkan Umayyah bertambah benci dengan Aslin. Bermacam-macam tuduhan dibuat. Perkara lama diungkit balik. Aslin juga penyebab keluarganya mendapat malu. Ayat makan dalam Umayyah adalah mengelarkan Aslin sebagai wanita murahan dan sanggup tinggalkan rumah semata-mata nak ikut jantan lain. Berkaca mata Aslin. Dia pun masih tak pasti lagi, adakah benar masa lalunya begitu? Uzam pun masih tak menceritakan lebih lanjut tentang kisah lalunya. Mujur Uzam datang bagi menghentikan pertelingkahan. Uzam bersabar dengan sikap kakaknya yang menuduh bukan-bukan terhadap Aslin. Kalau tiada Ariana dalam bilik itu, mahu saja tangannya dihayunkan pada muka kakaknya. Ini semua berlaku berpunca dari mulut Nora Ashikin yang penuh dengan fitnah. Kemudian Encik Zulkarnain datang dan bertanya, apa yang sedang berlaku? Seterusnya Encik Zulkarnain berkata, ada seorang lelaki datang mahu berjumpa Aslin. Lelaki itu dikenali sebagai Ghazali. Lebih memeranjatkan dia memanggil nama Irina, bukannya Aslin. Tambahan lagi, dia berkata bahawa dia adalah isteri Irina. Apakah maksud semua ini? Siapakah Ghazali sebenarnya? Benarkah kata-katanya? Atau ada muslihat yang diselindung? Para tetamu yang hadir melihat apa yang sedang berlaku. Uzam minta pada Ghazali beberapa bukti bagi menunjukkan Aslin itu adalah Irina, seperti surat nikah dan lain-lain dokumen yang berkaitan.
Aslin pula bertanya, apakah nama penuhnya? Ghazali menjawab, Irina binti Abdullah. Nama Aslin sangat asing buat dirinya, tapi bila tahu nama sebenarnya Irina, dia rasa jiwanya kena dengan nama itu. Setelah itu, Ghazali pun mahu undurkan diri, dan dia berkata pada Uzam yang dia akan membawa bukti yang diminta. Perkara yang bermain dalam fikiran Aslin atau Irina. Siapakah dirinya yang patut dimiliki? Uzam atau Ghazali? Irina pula beristighfar panjang setelah teringat kejadian malam di waktu dia dan Uzam telah pun bersama. Jika benar dirinya adalah istri Ghazali, dia telah melakukan satu dosa yang sangat besar. Puan Masirah dan Nora Ashikin juga terkejut dengan kemunculan lelaki yang mengaku sebagai suami Irina, atau dikenali sebagai Aslin. Puan Masirah berkata, hukum apa yang Irina ikuti sehingga boleh berkahwin 2 kali? Mujur kejadian ini tidak kecoh. Irina pun masuk ke biliknya. Setelah selesai solat Isya, dia berdoa semoga diberi petunjuk dan permudahkan urusannya. Selepas itu Irina tertidur. Detik tengah malam dia terbangun semula. Amat mengejutkan, telefon bimbit yang diberi lelaki misteri itu berbunyi. Mujur Irina mengecas telefon itu untuk pastikan dia setia menunggu apa-apa notifikasi. Ternyata ada mesej. Irina tertanya, kenapa sekian lama telefon itu tidak menerima apapun mesej atau panggilan, dan baru sekarang dia menerima mesej itu. Hatinya berdebar mahu membaca mesej itu. Setelah dia membaca, Irina terus mengalir air matanya. 4 bulan yang lalu, Uzam berterus terang pada Redzuan tentang perkahwinannya dengan Aslin. Bermulanya punca sejak dia dan Aslin ditangkap dalam bilik hotel dalam keadaan bogel. Ibu Aslin iaitu Rahayu, pakciknya pula bernama Rohman dan staf di hotel itu menjerkah masuk. Lalu membuat perhitungan terhadap Uzam atas kesalahan. Memandangkan Rohman seorang peguam, dia tahu selok-belok undang-undang dan cara untuk perangkap serta ugutan, supaya Aslin dikahwinkan dengan Uzam. 2 pilihan yang Uzam perlu pilih, kahwin atau masuk penjara. Demi menjaga maruah keluarga, Uzam akur dengan tindakan mereka, walaupun pahit untuk menelan. Ditambah pula ibunya Ubaidah sedang sakit, Uzam merahsiakan tentang perjanjian itu dan bernikah seperti biasa, seperti tiada apa yang berlaku. Dia tidak mahu ibunya susah hati. Keluarganya juga heran, kerana secara tiba-tiba Uzam mahu berkahwin. Antara perjanjian yang dibuat adalah takdir tidak memihak pada Uzam. Ternyata anaknya Ariana adalah dari benihnya. Barulah Redzuan tahu perkara sebenar. Kenapa Uzam tidak menceraikan Aslin lebih awal? Uzam juga beritahu pada kawannya yang Aslin kini sudah tidak pulang ke rumah selama 2 minggu. Dia pun tak tahu di mana mahu jejaki Aslin. Lagi-lagi dia langsung tak ambil tahu di mana Aslin dan mamanya tinggal. Terus terlintas dalam fikiran Uzam tentang isi butiran perjanjian itu. Jika si istri alami kemalangan, kecelakaan, lumpuh, atau koma, si suami tidak boleh menceraikan istri. Adakah Aslin dan Rahayu sedang merancangkan sesuatu? Jawapannya adalah, ya, rancangan seakan kemalangan yang diatur Rahayu buat anaknya. Terkejut Aslin mendengar penjelasan mamanya. Perjanjian yang dibuat arwah Rohman hanya berbaki 2 bulan lagi. Rohman pun telah meninggal dunia setahun yang lalu akibat kemalangan jalan raya. Itulah idea yang akan dibuat supaya Uzam tidak menceraikan Aslin. Adakah Aslin menurut rancangan mamanya? Redzuan tahu Uzam bukanlah seorang yang jahat ataupun pendendam, walaupun Uzam seorang manusia yang tidak mantap imannya. Apabila dia mendengar Uzam berkata yang dia tidak akan biarkan Aslin hidup bahagia, dia tahu itu sekadar kata-kata mulut saja. Rizwan menyuruh buat laporan polis, dan Uzam telah pun membuat laporan atas orang hilang. Menceritakan tentang kehidupan Irina. Irina tinggal bersama kakak angkatnya bernama Siti Dania. Setelah kematian ibunya, Irina sudah tinggal bersama Siti Dania selama 7 tahun.
Arwah ibunya dulu yang pernah dianggap darah daging atau ibu kandung, tetapi sebenarnya ibu angkat. Itu pun dia tahu setelah 3 hari ibunya meninggal dunia akibat serangan jantung. Adik-beradik ibu angkatnya yang beritahu padanya. Ibu angkatnya anak ketiga dan adik-beradik lain sememangnya abaikan dia, sehinggalah dia pergi buat selama-lamanya. Hinggalah harta si mati dituntut. Disebabkan tiada surat wasiat yang dibuat oleh arwah, semua harta ibunya itu termasuk rumah pangsa yang selama ini dia membesar terpaksa dijual. Dan hasilnya diagih-agihkan mengikut hukum faraid, yang mana dia tidak dapat 1 sen pun, memandangkan dia setakat anak angkat dan tiada pertalian darah. Tanpa segan silu mereka menuntut semua harta peninggalannya. Mereka memang sejenis manusia yang hipokrit. Siti Daniah kini tiada bersama Irina memandangkan kakak angkatnya pergi ke luar negara dalam menyertai misi bantuan sebagai sukarelawan. Dalam waktu ini, Irina menerima panggilan misteri. Pemanggil cuba sorokkan identiti diri. Dia berkata yang dia mahu berbincang tentang ibu kandung Irina. Irina terkejut. Ibu kandungnya masih hidup? Irina paksa juga si pemanggil beritahu namanya. Oleh itu, si pemanggil pun beritahu namanya Maria Jasman. Pada awalnya, Irina ragu-ragu tentang kesahihan cerita yang mau disampaikan. Maria pun tak salahkan Irina jika ada rasa curiga. Mana tidaknya, secara tiba-tiba dia mahu bangkitkan cerita tentang ibu kandung Irina. Oleh itu, Irina setuju untuk berjumpa dengan Maria. Makan malam keluarga tidak lagi sama setelah kematian ibu kandungnya, Puan Ubaidah Kamaruzaman. Sesungguhnya pada diri arwah ibunya ada semacam aura lantaran kehadirannya menjadi penyeri yang mengagumkan. Kini semua itu hilang dan makan malam menjadi acara yang agak membosankan bagi Uzam. Tetapi untuk malam itu, nak tak nak dia terpaksa duduk di meja makan. Itu pun disebabkan ayahnya yang mendesak. Oleh kerana hormat terhadap ayahnya, Uzam ikutkan saja. Jamuan makan malam itu adalah rancangan ibu tirinya, Puan Masirah. Bukannya Uzam tidak tahu, ibu tirinya mahu perkenalkan dia dengan wanita bernama Nora Ashikin. Bukan mudah Uzam mahu jatuh hati lagi pada mana-mana wanita setelah apa yang terjadi pada dirinya sebelum ini. Namun dia seperti beri peluang pada Nora untuk mengurat dia. Mahu melihat sejauh mana usahanya untuk melayan dan bersabar dengannya. Irina telah berjumpa dengan Maria Jasman. Maria pun menceritakan lebih lanjut tentang ibu kandung Irina yang bernama Salina Rahim. Salina adalah kawan baiknya. Hubungan persahabatan mereka jadi renggang apabila Maria beritahu pada Salina bahawa Mahmud kaki perempuan. Salina tak percayakannya kerana matanya telah dikaburi dengan cinta yang mendalam terhadap lelaki itu. Sehinggalah Mahmud terlanjur dengan Salina hingga buatkan hamil. Amat berat untuk Irina menerimanya apabila Maria beritahu yang dia adalah anak luar nikah. Manusia yang bernama Mahmud tidak mahu bertanggungjawab ke atas perbuatannya. Pada mulanya Mahmud mahu Salina gugurkan kandungan. Tapi Salina tidak mahu. Dia mahu juga melahirkan zuriat itu. Dan itulah dirinya, yaitu Irina yang kini berusia 23 tahun. Maria sehingga ke hari ini masih marahkan Mahmud dan tidak tahu sama ada Mahmud masih hidup atau tak. Persoalan Irina, kenapa baru sekarang Makcik Maria mahu bagi tahu perkara ini? Maria menjawab, barulah kini dia dapat jejaki Irina setelah sekian lama mencari. Nombor telefon Irina pun dapati dari tempat kerja Irina, yang juga merupakan tempat yang sama Maria bekerja. Takdir dipertemukan akhirnya dengan Irina binti Abdullah. Maria pun ada memberi foto lama sewaktu Irina masih kecil bersama ibunya. Wajah Salina Rahim amat mirip dengannya. Selanjutnya, Maria mahu beritahu satu perkara yang mungkin penting bagi Irina. Rupa-rupanya, Salina telah melahirkan anak kembar. Adik Irina telah lahir 3 minit selepas Irina, tapi dia tak dapat diselamatkan. Begitu juga dengan ibu Irina. Irina disergah perasaan terkejut. Dia hilang kata-kata. Aslin masih kurang percaya dengan kata-kata mamanya 3 hari yang lalu bahawa dia ada saudara kembar. Aslin termenung jauh memikirkan tentang rancangan mamanya dan tentang kembarnya yang baru saja dia maklum akan kewujudannya. Dan apa yang mengecewakan, Rahayu tidak mahu menceritakan lebih terperinci tentang kembarnya itu.
Mama cuma beritahu bahawa kembarnya itu masih hidup dan berada di sekitar tempat tinggalnya. Apabila Aslin memaksa mamanya untuk ceritakan, Rahayu marah dan melenting seperti singa betina yang lapar sahaja. Apa yang Aslin tidak mengerti, mengapa mama harus memberitahunya tentang itu? Kalau tidak mau dia bertanya lebih lanjut. Bukankah lebih baik mamanya merahasiakan perkara itu daripada pengetahuannya? Sejak itu, pikiran Aslin sering terganggu bila terlalu banyak berfikir tentang kembarnya. Entah mengapa, dia tiba-tiba begitu ingin tahu tentang diri kembarnya itu. Di manakah kembarnya itu tinggal? Pasti mamanya tahu, memandangkan dia yang lebih dulu membangkitkan tentang itu. Aslin juga risau terhadap rancangan kemalangan, demi mematuhi kontrak perjanjian yang telah dimeterai 5 tahun yang lalu. Anggaplah perjanjian itu juga sebagai insurans bagi melindungi masa depannya. Dia risau akan akibat rancangan kemalangan itu. Dia tidak mahu wajah jelitanya luka dan meninggalkan parut. Itulah asetnya yang paling berharga, dan hindari dari cacian orang sekeliling. Sejak 2 menjak itu, Aslin sering kali bermimpi perkara yang tidak baik. Adakah itu satu petunjuk supaya dirinya kembali ke pangkal jalan dan henti melakukan segala dosa? Dia tidak mahu menjadi manusia yang rugi. Dia mahu menebus segala dosa-dosanya. Oleh itu, dia akan memanfaatkannya demi merubah hidupnya ke landasan yang lebih baik. Bukan itu sahaja, dia harus menyelamatkan beberapa insan daripada menjadi mangsa orang-orang yang rakus dengan sikap tamak, dengki, serta iri hati. Mengapa dia diberikan kepada keluarga angkat ketika masih bayi dahulu? Irina tertanya tentang persoalan itu. Mengapakah kakak ibu kandungnya itu tidak menjaganya sebagai anak angkat, seperti yang diharapkan oleh arwah? Sebaliknya, dia telah diberikan kepada pasangan lain yang tiada pertalian darah pun. Apa yang buatkan dia terharu, ibu kandungnya tidak mengugurkan kandungan, sehingga dia dilahirkan apabila cecah 9 bulan. Rupa-rupanya, dia telah dilahirkan kembar, tapi sayang sekali, adik perempuan kembarnya tidak dapat diselamatkan. Benarkah kembarnya sudah mati? Bagaimana kalau kembarnya tidak mati dan masih hidup sehingga sekarang, yang dijaga oleh kakak kepada arwah ibu kandungnya? Segala kemungkinan itu ada. Rahayu berjumpa dengan Norma di sebuah restoran untuk merencana sesuatu. Dalam diam, Aslin ikuti mamanya dan meninjaunya dari jauh. Dia pun sedang menyiasat tentang kembarnya yang diberitahu mamanya. Dalam perbualan mereka berdua, Rahayu mengeluh dengan anaknya. Tidak boleh diharapkan langsung. Sudah 5 tahun berkahwin, Aslin masih gagal untuk menambat hati Uzam. Norma pula ingatkan balik plan asal antara Rahayu dengan arwah abangnya, yaitu Rohman. Mereka berdualah yang beria ia kawinkan Aslin dengan Uzam. Sekarang apa yang sudah jadi? Bak kata orang, yang dikejar tak dapat, yang dikendong keciciran. Rahayu bertanya pula tentang proses rancangan yang dibuat Norma. Norma pun menjawab, semuanya berjalan dengan lancar. Apa yang dimaksudkan Norma adalah dia telah berjumpa dengan kembar Aslin, yaitu Irina. Masa Norma jumpa Irina, dia memperkenalkan dirinya sebagai Maria Jasman. Dilihat Irina bakal masuk dalam perangkap, kerana Irina telah mempercayainya. Dikala mereka berdua sedang rancak berbual, ada seorang lelaki sedang meninjaunya dari jauh. Menyamar sebagai seorang lelaki berumur dan bertongkat serta tempang kakinya. Bermisai tebal, berkacamata serta memakai topi joki berwarna kelabu. Sebenarnya sudah beberapa hari dia mengikuti gerak-geri Norma. Dia mahu memohon maaf terhadapnya, tapi dia terkejut melihat Norma berjumpa dengan Rahayu. Bukan ke Norma bencikan Rahayu, kakak arwah Salina Rahim, begitu mesra sekali tanpa sebarang kejanggalan. Nampaknya perkara itu perlu disiasat. Norma digelar sebagai manusia yang jenis suka menikam dari belakang. Musuh dalam selimut, kawan makan kawan, dan talam 2 muka. Sementara itu, Aslin yang telah mengekori mamanya, sedang duduk di kawasan tersorok yang tidak boleh dilihat mamanya. Dia mengenakan tudung dan berbaju kurung. Aslin merasakan dia pernah melihat rakan mamanya itu, cuma tidak ingat di mana. Melihat kedua-duanya berbisik, tentu ada sesuatu yang dibincangkan. Mahu sahaja Aslin mendekati mereka untuk mendengar perbualan tersebut. Aslin pun ekori wanita yang telah berjumpa mamanya. Aslin dapat merasakan bahawa wanita itu tentu tahu sesuatu, terutama sekali bagaimana hendak menghubungi saudara kembarnya itu.
Irina mendapat panggilan lagi dari Makcik Maria. Dia mahu berjumpa lagi dan berkata dia mahu menceritakan tentang ayah kandung Irina. Sama sekali Irina rasa berdebar mahu tahu siapakah ayah kandungnya. Bagaimanakah rupanya? Maria mahu Irina datang ke sebuah taman bunga tepi tasik pada pukul 2.30 petang. Apabila mereka berdua bertemu, Maria jelaskan kenapa dia mengajak Irina datang ke tempat itu. Itulah tempat kegemaran dia dan Salina luangkan masa bersama. Irina pun mengerti apa yang dijelaskan. Sebelum memulakan bicara, Maria berikan minuman pada Irina. Dia tahu Irina kehausan dek kepanasan di waktu itu. Ditambah lagi Irina agak lama menunggu dirinya tiba. Irina pun minum minuman yang diberi. Setelah beberapa minit, Irina mula pening kepala dan setelah itu dia jatuh pingsan. Apabila Irina dalam separuh sedar, dia dapat melihat dirinya kini berada dalam bilik yang gelap. Setelah cahaya lampu bilik itu menyala, seorang wanita pun muncul. Wanita itu kenalkan dirinya sebagai Rahayu. Irina merasakan Rahayu adalah dalang di sebalik yang berlaku. Kenapa mereka menangkap dirinya? Dia bukanlah golongan orang kaya atau orang berada sekalipun. Kemudian Maria pun muncul dan dia pun beritahu namanya sebenarnya, Norma. Isu cerita ibu dan ayah kandung Irina semuanya dusta belaka. Gambar yang pernah diberi sebelum ini pun telah diedit menggunakan Photoshop. Irina gelarkan mereka syaitan bertopengkan manusia. Norma jelaskan lagi, sebenarnya dia memang kenal pun ayah Irina. Ayah Irina pernah menjadi kekasihnya, tapi dia telah hancurkan hatinya. Ini soal dendam dan sakit hati. Tubuh Irina masih lemah kerana kesan ubat yang diterimanya. Tapi setelah Rahayu dan Norma beredar, Irina cuba gagahkan diri untuk bangkit dan lari dari situ. Tapi dia gagal apabila Norma dapat menangkapnya. Lalu kepalanya dihantuk pada tepi daun pintu. Dan setelah itu, Irina rebah dengan kepalanya berdarah. Norma rasa cemas dan dia pun memanggil Ravi, iaitu pembantunya. Oleh itu, Norma akan teruskan seperti apa dirancang oleh Rahayu. Tetapi ada sedikit perubahan. Buatkan Irina seperti langgar lari. Tubuhnya dicampak ke tepi jalan. Sebelum itu simbah ke tubuhnya dengan arak, kononnya mabuk. Ravi pun ikut perintah Norma. Selepas itu, Rahayu menelpon Norma. Dia minta supaya tangguhkan dulu rancangan, memandangkan Aslin sudah lari dari rumah. Norma tidak tahu nak berkata apa. Dia hanya mampu tersenyum sinis. Mereka cerita, Irina telah berjaya melarikan diri. Lagipun masa itu tangan dan kaki Irina tidak diikat. Ravi pun sedang mencarinya. Kata bohong dari Norma buatkan Rahayu tidak syak yang bukan-bukan. Rahayu terpaksa cuba rancangan baru. Tidak pasti apakah langkah seterusnya. Jam 4 pagi Uzam mendapat panggilan dari pegawai polis. Dia terjaga dari lenanya dan terus menjawab panggilan. Pihak polis telah menemui Aslin Muhammad Nasir. Uzam terpegun mendengar berita itu. Aslin kini berada di hospital yang disebut pegawai polis itu. Sebenarnya perkara beginilah yang dia bimbangkan berlaku kepada Aslin. Perkara ini ada kaitan dengan perjanjian itu. Kemalangan yang mungkin sengaja dibuat supaya Uzam tidak lepaskan istrinya. Mesej dari lelaki misteri itu menyatakan bahawa dia dan Uzam bukan suami isteri. Justru itu, mereka telah melakukan zina. Kenapa lelaki misteri itu tak beritahu perkara ini awal-awal lagi? Sekurang-kurangnya, dia boleh berjaga-jaga. Namun, dia dan Uzam sudah terlanjur. Bagaimana pula dengan lelaki bernama Ghazali? Ternyata Ghazali bukan juga suaminya. Maknanya dia masih belum berkahwin lagi. Segera Irina melakukan solat taubat nasuha supaya dosanya dapat diampunkan. Sesungguhnya Irina adalah mangsa keadaan. Sejak itu, Irina tidak mahu fikirkan tentang lelaki misteri itu lagi. Bateri telefon itu dicabutkan dan maka terputus taliannya. Dia tidak mahu ambil tahu lagi. Tapi benarkah penjelasan lelaki misteri itu sebenarnya? Lelaki misteri itu jelas tidak ikhlas untuk membantunya. Kalau tidak, sudah lama dia mahu berjumpa dengannya. Mengikut kata hati dan naluri, dia sangat yakin dirinya adalah Irina binti Abdullah. Dia berat hati untuk terima nama Aslin itu. Apa yang pelik sebelum ini, semua perkara yang dia buat seperti memasak,
menguruskan rumah dan berkebun menjadi perkara pelik buat Uzam dan ayah mentuanya. Kalau hilang ingatan sekalipun, takkan berubah personaliti sama sekali. Takkan mampu diubah personaliti itu dalam beberapa minggu sahaja. Mengikut tempo Aslin menghilangkan diri sebelum ditimpa kemalangan. Fikirannya terus menerawang seolah-olah cuba menghuraikan misteri yang membelenggu dirinya dengan Aslin. Sesungguhnya dia dan Aslin miliki wajah yang saling tidak tumpah. Persoalannya sekarang, adakah dirinya dan Aslin adalah kembar? Hal ini Irina cuba selesaikan secara baik dan tidak mahu melarikan diri dari rumah itu. Dia perlu berbincang dengan Uzam dan ayah mentuanya, Cik Zulkarnain. Begitu juga dengan Ariana. Kalau boleh, dia tidak mahu Ariana rasa bersedih. Keesokan harinya rutin seperti biasa. Nasi goreng telur kegemaran Ariana menjadi menu wajib buat putri comel itu. Setelah itu, Encik Zulkarnain pula muncul dengan berbaju senaman. Tapi dia batalkan niatnya mahu jogging. Irina buatkan kopi untuknya. Encik Zulkarnain tetap mahukan Irina memanggilnya ayah, bukannya Encik, walaupun bukan menantu sekalipun. Zulkarnain sudah anggap Irina seperti anak sendiri. Dia pun menceritakan serba sedikit tentang perbezaan Irina dan Aslin. Ditambah pula penceritaan dari bermulanya Aslin pertama kali jejakkan kaki di rumah agam itu, sehingga Aslin hilangkan diri selama 2 minggu. Kekecohan berlaku di ruang tamu antara Uzam dan Nora Ashikin. Uzam tanpa berbaju dan berseluar slek saja, manakala Nora diselubungi dengan selimut untuk menutup tubuhnya. Inilah cara keji Nora Ashikin untuk dapatkan Uzam. Dia fitnah Uzam dan berkata mereka berdua telah terlanjur. Namun kali ini Uzam tidak akan masuk dalam perangkap, sebagaimana dia pernah terjebak dengan perangkap yang sama. Nora yakinkan lagi dengan rekaan ceritanya. Dia berkata di waktu Uzam tengah mabuk dalam bilik bacaan, dia cuba memapah Uzam masuk ke biliknya. Dan setelah itu, mereka berdua telah bersama. Setelah Irina mendengar penjelasan Nora, hatinya jadi sakit. Entah kenapa dia rasa begitu. Uzam hanya mampu tersenyum melihat Nora. Nampak sangat Nora terdesak untuk dapatkan dia. Uzam jelaskan bahawa dia sudah lama tidak menyentuh air kencing setan itu. Puan Masirah pula muncul dan cuba memihak Nora Ashikin. Dia berkata ini sajalah cara supaya Uzam nampak kewujudan Nora yang setia menanti selama ini. Uzam tekankan bahawa ibu tirinya memang mahukan dia kahwin dengan Nora. Perkara itu tidak sesekali akan terjadi. Dia hanya anggap Nora seperti kawan saja. Puan Masirah menidakkan tuduhan Uzam, padahal dia dan Nora memang berkomplot. Dia juga menyuruh Uzam menghalau Irina, kerana Irina tiada kena mengena dalam keluarga. Puan Masirah perlu cermin diri terlebih dahulu sebelum berkata, tidak terfikirkah dia antara Irina dan Aslin adalah beradik kembar? Uzam menghalau Nora keluar dari rumah itu, walaupun keadaan Nora dibaluti dengan selimut saja. Nora Ashikin menengking Uzam, jantan yang tidak berguna. Mujur Nora membawa keretanya sendiri dan dia pun terus pulang. Puan Masirah tanpa sedar Encik Zulkarnain mendengar pergelutan itu. Dia sangka suaminya telah pergi berjoging, namun tidak. Rancangan tidak menjadi. Selepas itu dengan selambanya Uzam, minta Irina buatkan sarapan, iaitu nasi goreng kampung, dengan keadaan dirinya tak berbaju. Makin tidak tentu arah Irina dibuatnya. Di waktu ini, perkara yang mereka berdua pernah lakukan bersama dibangkit semula. Uzam faham Irina tidak selesa dengannya, memandangkan bukan mahram. Mereka berdua menjalin hubungan intim tanpa sengaja, tanpa tahu status yang sebenarnya. Maka Uzam berniat mahu memperisterikan Irina. Nampaknya Uzam sudah terpikat dengan kecantikan dan sifat lembutnya. Alangkah terkejutnya Irina. Dia melihat riak wajah Uzam memang benar-benar serius. Dalam hal ini, Irina belum memberi kata putus kerana banyak perkara yang dia perlu fikirkan. Apakah hubungan terkini antara Uzam dan Aslin? Di mana Aslin menghilang, Nora Ashikin pula mengharap sangat dia mahu miliki Uzam. Irina tidak mahu dirinya digelar penyondol pula, walaupun hubungan Uzam dan Aslin bermasalah sekalipun. Apakah sebenarnya hubungan dia dan Aslin? Setahunya, wajahnya amat mirip sekali dengan Aslin. Itu kerana semua orang dalam rumah itu percaya dirinya Aslin. Irina membalik semula telefon bimbit yang diberi lelaki misteri itu. Dia perasan ada sedikit nota pelekat pada bahagian belakang telefon.
Angka 8 digit merupakan nombor telefon lelaki misteri itu yang perlu dibuat panggilan. Irina baru saja perasan. Kalau dia perasan lebih awal, pasti dirinya tak akan terlanjur dengan Uzam. Mungkin lelaki misteri itu beritahu lebih awal tentang status dirinya yang sebenar. Panggilan telah dibuat, dan maka mereka berdua akan berjumpa. Irina perlu mencari jawapan, dengan harapan lelaki misteri itu tidak menipu dirinya. Dalam masa yang sama, dia bimbang jika lelaki itu akan apa-apakan dia. Tapi kalau benarlah dia jahat, sejak dari hospital lagi dia boleh apa-apakan Irina. Ariana kejutkan ayahnya di waktu Uzam masih nyenyak tidurnya. Dia beritahu, ibu sudah hilang. Uzam terkejut dan dia terus pergi ke bilik Irina. Dilihat tidak nampak tanda-tanda meninggalkan rumah. Pakaian dalam almari masih kelihatan ada. Mungkin ada beberapa pakaian yang dibawa untuk menetap di suatu tempat untuk beberapa hari. Mungkin untuk tenangkan fikiran. Agaknya dalam fikiran Uzam. Uzam pun jelaskan pada Ariana tentang kesimpulan yang dibuat. Dilihat Irina telah membuat sarapan pagi sebelum dia keluar senyap-senyap. Nasi goreng telur dan mie goreng menjadi hidangan mereka berdua. Kemudian Encik Zulkarnain pun muncul untuk turut bersarapan. Uzam tahu ayahnya dan ibu tirinya baru saja bertekak sejak kejadian semalam. Kejadian antara dia dan Nora. Encik Zulkarnain hilang sabar apabila Masirah ada kaitan dengan rancangan perangkap Uzam. Oleh itu, Encik Zulkarnain tidak mahu hidup dalam kepuraan lagi. Ditambah pula mereka suami isteri tidak pun menjalankan kewajipan masing-masing dengan sebaiknya. Wanita bernama Ubaidah sentiasa dalam hati Zulkarnain, walaupun arwah telah pergi selama 5 tahun. Justru itu, Zulkarnain melafazkan talak 1 pada Masirah. Maka mereka berdua telah pun bercerai. Irina pergi ke rumah Kak Sharifah. Dia perlukan seseorang untuk mengadu tentang masalahnya. Tentang perjalanan ceritanya antara dia, Uzam dan Aslin. Tambahan lagi, dia mahu minta pendapat tentang lelaki misteri itu. Tidak dilupakan juga, apakah agenda dengan lelaki bernama Ghazali yang datang ke rumah Uzam tempoh hari dan mengaku dia adalah suaminya? Sebolehnya, dia tidak mahu kaitkan Kak Sharifah dalam hal ini. Tapi ini saja jalan yang ada, memandangkan ingatannya masih belum pulih. Dia tidak tahu siapakah ahli keluarga dan sahabat rapatnya. Sharifah mengelarkan cerita Irina seperti perjalanan cerita drama bersiri. Irina mengeluh, penat menghadap dugaan yang melanda dirinya. Sharifah berdoa semoga urusan Irina dapat diselesaikan dengan sebaiknya. Keesokan harinya, Irina pergi jumpa lelaki misteri itu. Irina menunggu di sebuah perhentian bas. Disitulah lelaki misteri itu akan berjumpa dengannya. Dia terperasan ada sebuah van berhenti berdekatan dengannya. Lelaki misteri itu menjemputnya masuk. Irina masih rasa bimbang dan takut andai dia apa-apakan. Namun lelaki itu memberi jaminan bahawa tiada apa yang berlaku. Kalau tidak, dia sudah memaut tubuh Irina secara paksa dan masuk ke dalam van itu. Irina pun gagahkan diri serta keberanian untuk hadapi apa jua kemungkinan. Irina pun masuk ke dalam van. Akhirnya, lelaki misteri itu memperkenalkan dirinya. Namanya adalah Helmi Mahmud. Sebenarnya, Helmi mahu membawa Irina ke suatu tempat yang agak jauh. Dalam perjalanan, mereka berdua mula berbual. Helmi akan ceritakan segala-galanya kisah diri Irina, serta musuh-musuh yang pernah dia katakan sebelum ini. Satu persatu gambar dia berikan pada Irina. Pada mulanya, gambar wanita bernama Rahayu. Rahayu adalah kakak arwah ibu kandungnya. Gambar kedua pula adalah Norma, wanita yang merupakan penyebab Irina alami kecelakaan sehingga parah kepalanya, dan juga penyebab Irina hilang ingatan. Gambar ketiga adalah kakak angkatnya, Siti Darnia. Irina telah tinggal bersamanya selama 7 tahun. Kini kakak angkatnya berada di luar negara dalam menyertai misi kemanusiaan di India. Ikutkan dia sedang mencari Irina dan telah buat laporan polis. Namun dia masih gagal untuk jejak adik angkatnya. Irina berharap jika Encik Helmi sudi untuk bantu menemui kakak angkatnya. Gambar keempat adalah arwah ibu kandungnya, Salina Rahim. Salina telah meninggal dunia semasa melahirkan zuriat. Dilihat Helmi rasa sebab setelah menyebut nama arwah ibunya. Gambar yang terakhir adalah dirinya sendiri. Lebih tepat lagi adalah Aslin, kembar Irina. Wajah mereka berdua amat sama sekali. Barulah Irina buat kesimpulan bahawa Aslin adalah adik kembarnya. Umur mereka berdua berbeza 3 minit sahaja.
Perjalanan mereka diteruskan sehinggalah sampai ke tempat itu. Irina perlu bersedia untuk penjelasan lebih lanjut tentang masa lalunya. Semoga Irina tidak terkejut, bak kata Encik Helmi. Rohman, Rahayu dan Salina merupakan 3 beradik yang tidak pernah bersatu. Mungkin juga kerana cara mereka dibesarkan oleh ayah dan ibu yang bersikap tidak ambil endah akan hal ehwal dan kebajikan anak-anak. Rohman ternyata anak yang bijak dalam pelajaran hingga mampu menjadi peguam. Rahayu pula terlalu pentingkan keterampilan diri dan kecantikan hingga tidak dapat menumpukan perhatian pada pelajaran. Dia angan-angan untuk menjadi peragawati. Dia hanya bersekolah setakat tingkatan 4 saja dan dapat bekerja sebagai peragawati walaupun sambilan. Ditakdirkan Rahayu jatuh cinta dengan majikannya dan mereka mengambil keputusan untuk berkahwin. 5 tahun perkahwinan, mereka masih belum dikurniakan cahaya mata. Adik bongsu pula iaitu Salina. Salina sangat cantik dan menjadi perhatian setiap lelaki yang memandangnya. Kecantikannya membuatkan Rahayu iri hati. Tapi Salina tidaklah pandai mana dan bersekolah hanya setakat tingkatan 3 saja. Dia bekerja di sebuah hotel dan akhirnya bercinta dengan seorang teknisian yang cukup tampan hingga menjadi kegilaan wanita di situ. Namun mereka berdua telah terlanjur dan Salina telah hamil. Pemuda itu sebenarnya kaki perempuan. Salina minta pemuda itu bertanggungjawab, tapi dia menolak sama sekali. Salina mahu gugurkan kandungan, tapi dilarang oleh Rahayu. Rahayu mahukan anak itu. Salina akhirnya setuju. Itulah saja perkara yang dia boleh berbakti pada darah dagingnya, walaupun hubungan beradik itu tidak begitu baik. Rahayu kenalkan Salina pada kawan baiknya, iaitu Norma. Norma ketika itu bekerja sebagai jururawat. Dia yang memeriksa kandungan Salina. Apabila mendapat tahu bahawa Salina mengandungkan anak kembar, Rahayu lantas telah menyarankan kepada Norma agar perkara itu dirahsiakan daripada pengetahuan Salina. Atas campur tangan Norma yang merupakan seorang jururawat yang berpengalaman, Salina sengaja dibiarkan melahirkan di rumah apabila tiba masanya. Di mana sebaik sahaja anak yang pertama itu lahir, budak itu akan dihapuskan. Bagaimanapun setelah anak kedua selamat dilahirkan, Salina telah mengalami kerumitan dan pendarahan. Dia meninggal dunia ketika perjalanan ke hospital. Dan sebagai waris, Rahayu telah mengambil bayi adiknya itu sebagai anak angkat. Sedangkan suaminya yang pada mulanya tidak setuju kerana lebih mengharapkan seorang bayi lelaki, akhirnya mengalah juga. Setahun kemudian, suami Rahayu telah menceraikannya atas alasan Rahayu telah mengabaikan tanggungjawab sebagai seorang isteri. Tumpuannya lebih kepada Aslin, anak angkat mereka. Namun Rahayu menerima penceraian itu dengan senang hati. Itulah serba sedikit perjalanan cerita tentang Salina Rahim. Irina bertanya pula, apa yang terjadi kepada bayi yang dibuang itu? Bayi yang dimaksudkan itu adalah dirinya sendiri. Bagaimana dia boleh terselamat dan hidup sampai sekarang? Helmi menyambung ceritanya. Rahayu ada mengupah orang supaya bayi itu dibunuh, walau apa cara sekalipun asalkan mati. Maka orang upahan itu telah menanam bayi itu yang berada dalam sebuah beg. Mujur bayi itu sempat diselamatkan dan orang yang menyelamatkan itu adalah dia. Dia sempat ekori orang upahan itu. Irina ucap syukur Encik Helmi telah menyelamatkannya. Irina tiba rasa muskil terhadap Encik Helmi. Encik Helmi sepertinya ambil berat terhadap mereka sehingga sanggup memantau setiap tindak tanduk mereka dan melihat Encik Helmi berasa sedih bila bercerita tentang ibu kandungnya. Hal itu Encik Helmi tidak mahu cerita lebih lanjut. Irina rasa hampa, harap dia akan bercerita juga nanti. Persoalan lagi dari Irina kepada Encik Helmi. Kenapa perbuatan Rahayu dan Norma itu tidak dilaporkan kepada pihak polis? Itu kerana tiada bukti kukuh untuk heret mereka ke muka pengadilan. Perkara itu telah pun berlaku 24 tahun yang lalu. Dan pada masa itu rancangan mereka boleh dikatakan cukup teratur dan licik sekali. Dan Irina juga perlu tahu bahawa arwah dikatakan hanya melahirkan seorang bayi, bukan kembar. Oleh itu mereka kelihatan tak melakukan sebarang jenayah. Jadi Irina sudah mengerti apakah maksud bahaya apa yang Encik Helmi katakan sebelum ini. Rahayu dan Norma. Irina heran bagaimana mereka tahu dia masih hidup, sedangkan dirinya telah dihapuskan atau mati. Jawapan Helmi
Takdir dipertemukan semula. Kewujudan Irina diketahui oleh Rahayu secara kebetulan. Sebenarnya Irina dan kakak angkatnya pernah terserempak dengannya di salah sebuah kedai dalam pusat membeli belah setahun yang lalu. Tentu sahaja Rahayu terkejut memandangkan wajah Irina sama dengan Aslin. Jadi Rahayu terus mengagak siapakah gerangan yang sebenar. Rahayu pun ekori mereka berdua pulang. Kemungkinan Rahayu merancang untuk membunuh. Penasihat Rahayu iaitu Norma mencadangkan supaya gunakan Irina. Secara tidak langsung dapat menyelamatkan rumah tangga Aslin yang sudah lama goyah. Irina minta Encik Helmi supaya ceritakan pula tentang Uzam dan Aslin. Apa yang Encik Helmi tahu, perkahwinan mereka adalah atas dasar kontrak. Itu kerana perkahwinan mereka bertahan sehingga 5 tahun. Irina sudah mengerti kenapa Uzam bencikan Aslin. Apabila hampir tamat kontrak itu, Rahayu merancang untuk laksanakan sebuah kemalangan tragis. Dan Irina yang menjadi mangsa sehingga hilang ingatan. Encik Helmi dapat merasakan Uzam sudah jatuh hati pada Irina. Irina pula mula merasa malu apabila terkenang kembali apa yang dia dan Uzam telah lakukan. Bersikap intim sedangkan mereka bukanlah suami isteri yang sah. Cik Helmi tekankan, takdir jodoh Uzam adalah dengan Irina, bukannya Aslin. Irina terus teringat tentang lelaki bernama Ghazali yang ada datang ke rumahnya tempoh hari. Siapakah dia sebenarnya? Encik Helmi bagi tahu Ghazali itu adalah orang upahannya. Tujuan dia buat begitu supaya Ghazali dapat bagi tahu bahawa dirinya adalah Irina, bukannya Aslin. Itu sahaja. Persoalan terakhir yang bermain di minda Irina adalah Aslin. Di manakah dia sekarang? Encik Helmi menunjukkan keratan akhbar yang beritahu Norma Yasin telah diberkas polis atas pembunuhan mangsa bernama Rahayu Rahim. Punca jenayah berlaku adalah pergaduhan besar dan salah faham antara mereka berdua. Tetapi belum dapat dipastikan apakah yang telah menyebabkan pergaduhan itu. Kejadian berlaku di rumah tertuduh. Jika didapati bersalah, boleh dihukum mati. Helmi nyatakan perkara ini sebagai hukum karma atas perbuatan mereka berdua yang kejam. Wajar mereka menerima balasan sebegitu rupa. Irina bertanya lagi tentang Aslin. Memandangkan akhbar, berita itu tak menunjukkan tentang persoalannya tadi. Hati Encik Helmi berbelah bagi untuk menjelaskan tentang kembarnya. Irina masih tertanya dalam dirinya, apakah yang sudah jadi terhadap Aslin? Akhirnya, Encik Helmi buka mulut untuk bercerita juga. Aslin telah pun meninggal dunia. Encik Helmi pun menceritakan bagaimana Irina boleh terjebak dalam rancangan Rahayu. Apabila tempoh kontrak selama 5 tahun makin di penghujung, Rahayu, Norma dan Aslin merancang sesuatu yang agak nekat untuk mengelakkan penceraian itu berlaku. Mereka merancang kemalangan yang kononnya berlaku pada Aslin, tapi sebenarnya akan berlaku pada Irina. Tapi sebelum itu, Aslin perlu menghilangkan diri sebelum tarikh luput surat perjanjian itu tiba. Dari situ juga Aslin tahu dia ada saudara kembar dan dia mahu menjejak di mana kembarnya berada. Aslin ekori mamanya kemana saja pergi. Aslin juga telah menjejaki di waktu Maria Jasman atau Norma berjumpa dengan Irina di tepi Tasik. Ketika ini, Irina, pengsan dan pembantu Norma berbangsa India membawanya menggunakan kerusi roda. Ketika Irina pengsan, Helmi tidak memberi pertolongan apapun pada Irina kerana dia terpaksa terus bersembunyi sehingga dapat mengumpul bukti. Encik Helmi minta maaf terlebih dahulu kerana tiada tindakan yang dibuat. Disambungkan cerita lagi. Selepas itu, mereka membawa Irina ke sebuah tempat tersembunyi. Namun Helmi melihat Aslin tak cuba selamatkan Irina, tapi dia terus berjumpa Rahayu. Aslin minta penjelasan mamanya. Apa yang Rahayu akan buat pada kembarnya? Mereka berdua telah bertengkar dan bergaduh. Lalu Rahayu tak sengaja memukul kepala Aslin dengan pasu bunga sehingga membawa kematian. Rahayu jadi buntu dan menelpon Norma. Norma pun tengah pening setelah dia pun tanpa sengaja telah mencederakan kepala Irina sehingga pengsan. Norma menipu Rahayu. Dia berkata Irina telah melarikan diri dan Ravi sedang mencarinya. Setelah itu, Norma buatkan Irina seperti langgar lari dan tubuhnya telah disiram dengan arak mengikut plan asal Rahayu. Mereka mahukan Irina membawa kesinambungan watak kembarnya, iaitu Aslin yang kaki mabuk. Apabila disiasat pihak berkuasa nanti, Irina telah dianggap telah mabuk ketika kejadian.
Rahayu pula membawa mayat Aslin menggunakan kerusi roda juga. Mayat itu dihumban ke kawasan belukar. Tujuannya apabila mayat itu ditemui kelak, orang yang pertama sekali polis akan cari ialah suaminya, Uzam. Memandangkan hubungan Uzam dan Aslin tidak baik, apatah lagi setakat kahwin kontrak, tentulah Uzam ada motif untuk menghapuskan Aslin. Dengan perkataan lain, Uzam tentulah yang membunuh istrinya itu. Apabila Rahayu dapat tahu Norma berbohong, dia menjadi marah dan terus ke rumah kawan baiknya itu. Semua rancangan jadi gagal, sehinggalah terjadi pembunuhan seperti mana Irina melihat keratan akhbar tadi. Irina jadi semakin curiga pada Encik Helmi kerana semua perkara dia tahu. Seperti nampak membuktikan Encik Helmi ada kaitan juga dengan Rahayu dan Norma. Encik Helmi terpaksa berterus terang bagi mengelakkan Irina salah faham. Sebenarnya dia adalah penyiasat persendirian. Sudah 15 tahun lamanya dia pantau gerak-geri arwah ibu kandung Irina. Begitu juga Rahayu dan Norma kerana kematian Salina sememangnya telah dirancang. Tapi bukti masih belum mencukupi. Irina mahu tahu apa yang jadi dengan mayat Aslin. Encik Helmi dan rakan pasukannya telah merancang sesuatu. Memandangkan tidak cukup bukti untuk mendakwa Rahayu serta mahu menyelamatkan Uzam, mereka buatkan Aslin seperti langgar lari juga. Teknik yang sama seperti mana Norma buat pada Irina. Yang membezakan, Irina masih bernyawa. Identiti Aslin dan Irina telah ditukarkan. Helmi sekali lagi mohon maaf. Dengan perkataan lain, Irina telah pun meninggal dunia. Irina terpaksa meneruskan kehidupan sebagai Aslin. Kakak angkatnya iaitu Siti Dania telah menguruskan jenazah. Jadi bagi pihak sebelah Irina, Irina benar-benar telah meninggal dunia. Meskipun mereka rasa kehilangan, tapi sekurang-kurangnya mereka sangka Irina pergi menyahut seruan ilahi. Kesanggupan Encik Helmi merencana rancangan dengan begitu teliti sekali, demi melihat Irina mendapat kehidupan baru yang lebih bermakna. Malahan apabila tahu Irina seorang gadis yang baik dan mulia, dia yakin Irina mampu menyelamatkan rumah tangganya. Yang dimaksudkan, rumah tangga antara Uzam dan Aslin. Disebabkan Irina kini adalah Aslin, maka dia harus fikirkan tentang Uzam dan anaknya, Ariana. Tetapi terlebih dahulu Uzam perlu menikahi dirinya sebagai Irina. Dia tidak mahu menanggung dosa besar sepanjang hidupnya. Di sebalik apa yang Encik Helmi ceritakan, dia merasakan Encik Helmi menyimpan cinta yang mendalam terhadap arwah ibu kandungnya, Salina Rahim. Bukan apa, sejak 20 tahun lalu lagi, Encik Helmi telah memantau gerak-geri keluarganya selepas ibunya meninggal dunia. Amat mengejutkan Encik Helmi dapatkan panggilan dari Encik Zulkarnain. Reaksi mukanya semacam saja. Irina tertanya, Pakcik Helmi kenal dengan ayah Uzam? Encik Helmi menjawab, mereka baru saja terjumpa dan berkenalan. Rupa-rupanya, Encik Zulkarnain beritahu bahawa Ariana telah diculik. Cuma tak pasti lagi angkara siapa. Maka mereka berdua terus bergerak ke rumah Agam. Apabila Irina melangkah masuk ke rumah, Uzam terus memeluknya kerana nampaknya dia begitu risau. Irina pun minta maaf pada Uzam kerana keluar rumah begitu saja. Hal Ariana diculik tidak pasti siapa punya kerja. Si penculik mahukan pertukaran antara Ariana dengan Irina. Encik Zulkarnain merasakan bahawa Masirah yang aturkan penculikan ini. Mungkin Masirah mahu balas dendam setelah Encik Zulkarnain ceraikan dia. Mereka telah diberi amaran jangan libatkan pihak polis jika mahu Ariana dalam keadaan selamat. Encik Helmi nampaknya minta pada rakan pasukannya untuk selesaikan masalah ini. Encik Zulkarnain berkata, buatlah apa yang patut, asalkan cucunya selamat. Bukan setakat pertukaran antara Ariana dengan Irina, si penculik mahukan sejumlah wang yang banyak. Dengan teknologi yang semakin canggih, pihak polis berjaya menjejaki di mana Masirah berada. Serbuan polis telah dibuat dan akhirnya mereka kecundang juga. Ariana telah berjaya diselamatkan. Bukan setakat Masirah dan kuncunya, malah Nora Ashikin turut sama terlibat. Jika disabit kesalahan, mereka boleh dihukum penjara dan sebatan dikenakan. Jenayah yang mereka telah lakukan telah tersebar di akhbar dan media sosial. Puan Masirah pun telah mengaku kesalahan dan motifnya, oleh kerana dia tidak puas hati apabila diceraikan suaminya, Encik Zulkarnain. Keadaan telah kembali baik, maka masa yang tepat untuk Uzam mahu memperistrikan Irina.
Sebelum itu Irina mahu beritahu perkara sebenar tentang Aslin. Tapi sebenarnya Uzam dan ayahnya sudah tahu tentang hal itu. Encik Helmi telah menceritakannya 2 hari yang lalu. Selain itu, ada lagi perkara yang mengejutkan semua orang. Terdetik Encik Zulkarnain mahu menyiasat tentang latar belakang Masirah setelah bekas isterinya tergamak menculik cucunya. Sebenarnya Masirah bukanlah kawan baik arwah Ubaidah, tetapi Masirah sengaja mendekati arwah untuk tumpang senang. Lagi-lagi dia sendiri minta pada arwah supaya jodohkan dia dengan Encik Zulkarnain sebelum arwah Ubaidah menghembuskan nafas yang terakhir. Lagi tidak disangka, sebenarnya Nora Ashkin adalah anak Masirah. Anak hasil hubungan haram Masirah dengan gerangan yang tidak bertanggung jawab. Pengakuan di awal cerita Masirah berkata dia anak dara tua adalah bohong semata-mata. Sebenarnya Encik Zulkarnain sudah agak lama mengenali Encik Helmi dan lantas menyiasat tentang latar belakang bekas isterinya. Masirah sememangnya manusia yang jahat. Uzam dan Irina sedikit mengeluh apabila mendengar cerita beliau. Encik Helmi mahu buat pengakuan pada semua orang, terutama sekali dengan Irina. Baru saja dia mahu buat pengakuan, Irina mencelah dahulu. Dia sudah boleh agak bahawa Encik Helmi adalah ayah kandungnya. Irina mula syak di waktu Encik Helmi menceritakan tentang arwah ibunya, dengan penuh sebab dan semacam saja. Irina bertanya, kenapa ayahnya tergamak meninggalkan ibu dulu? Jiwa darah muda pada masa itu telah membuatkan dia satu kesilapan. Sebenarnya dia menyamar sebagai undercover di hotel tersebut untuk siasat tentang kes penipuan syarikat yang bernilai jutaan ringgit. Di situ dia bekerja sebagai technician dan takdir dia diperkenalkan dengan wanita bernama Salina. Pada mulanya berkawan dan akhirnya mereka jatuh cinta, hingga mereka terlanjur. Namun setelah Salina berhenti kerja kerana Helmi tidak mahu bertanggung jawab, Helmi baru saja sedar akan kesilapannya dan dia mahu bertanggung jawab. Puas dia mencari di mana Salina tinggal, sehingga dia bertemu dengan Norma atau Maria Jasman. Norma adalah kawan baik Salina. Tanpa sengaja, Norma pun jatuh hati padanya. Helmi gunakan kesempatan yang ada untuk dekati Salina. Sejak itu, Helmi mahu tebus kesalahannya. Dia tekad untuk perhatikan Salina dari jauh, sehinggalah lahirnya Aslin dan Irina. Dari kecil hingga dewasa, sampailah kemelut yang melanda 2 kembar. Jika Helmi dari awal bertindak mahu bertanggung jawab, sudah pasti dia dan Salina hidup bahagia bersama 2 putri kembarnya. Helmi minta maaf pada anaknya. Walau apapun, Helmi tetap ayah Irina. Irina terus memeluk ayahnya, mengalir air matanya memeluk darah dagingnya. Uzam akhirnya memperistrikan Irina. Uzam mahu beritahu sesuatu. Kenapa malam setelah mereka berdua terlanjur, dia bersikap dingin dengan Irina? Jawapannya, pada masa itulah Uzam tahu wanita yang mendakap tubuhnya bukan Aslin, tapi wanita yang mirip dengan Aslin. Sesungguhnya Irina masih dara semasa berhubungan intim. Detik itulah Uzam sudah jatuh cinta, maka dia tidak mahu lepaskan Irina. Berakhirlah kisah antara Uzam, Irina dan Aslin. Memang benar pada zahirnya dia hidup sebagai Aslin, namun lahiriah dirinya adalah Irina. Mungkin dengan izin Allah juga, Irina dibenarkan untuk meneruskan hidup sebagai Aslin. Dengan perkataan lain, dirinya seolah-olah menjadi semacam perantaraan untuk memberikan adik kembarnya itu peluang kedua, hidup bahagia di sisi suami dan anak yang telah diabaikan selama 5 tahun sebagai istri. Uzam, Irina dan Ariana melawat kubur arwah Aslin. Selepas itu, Irina terkejut melihat gerangan yang berada di depannya. Siti Daniah, kakak angkatnya. Nampaknya ingatannya sudah benar-benar pulih. Kenangan lama Irina bersamanya terus teringat kembali.